Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natazakaru al-masih ad-dajjal faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قال قلنا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل أو كما قال. Hadis Hasan riwayat Ibnu Majah. Daripada Abi Sa'id radhiyallahu an. Abu Sa'id ni nama betul dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Dia sahabat Nabi. Dia wafat tahun 74 Hijrah. Daripada Abu Sa'id, dia kata satu hari kami tengah sembang-sembang tentang hal Dajjal. Tiba-tiba Nabi SAW keluar daripada rumah dia, pergi dekat mereka ni. Tuan-tuan, mereka ni di mana? Di masjid. Masjid ni di mana? Sebelah rumah Nabi. Sewaktu para sahabat Nabi duduk sembang, tajuk sembang mereka ialah tentang Al-Masihud Dajjal, tentang cerita Dajjal. Nabi SAW keluar daripada rumah dia, dia pergi join mereka. Faqala Nabi SAW, Nabi kata dekat mereka ni, Nabi kata ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Nabi kata hampa mau dah aku nak cerita dekat hampa satu perkara yang aku lebih takut benda ni daripada dajjal yang hampa takut ni. Nabi kata hampa duk sembang pasal Dajjal. Mau tak mau aku nak habaq dekat hampa satu benda yang benda ni lebih dahsyat daripada Dajjal. Qal, kata Abu Sa'id, qulna bala. Dia kata tentu kami mau. Ceritalah ya Rasulullah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم
Nabi bersabda, Nabi kata, asyirkul khafi. Nabi kata, aku lebih takut benda ni daripada Dajjal. Apa dia benda ni? Benda ni ialah syirik yang tersembunyi. Asyirkul khafi, syirik yang tersorok, yang orang tak perasan pun kata benda tu syirik. Ayyaquma ar-rajul yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajul. Nabi kata simple contoh yang dikatakan syirik tersembunyi itu ialah satu orang semayang, dia buat semayang dia tu bagi cukup elok kerana dia tahu ada orang duk tengok dia. Nabi kata benda ni aku lagi takut daripada Dajjal. Pasal apa? Kalau ditakdirkan kata Dajjal keluar, aku duk ada, cukup dengan aku saja jumpa Dajjal ni. Tapi yang aku takut ni, Nabi kata apa dia? Di kalangan hampa sudah kena satu penyakit syirik. Dan syirik ini sangat tersembunyi, tak sedap. Iaitu apabila hampa buat ibadat, apabila hampa semayang, hampa buat ibadat tu bagi elok. Pasal apa bagi elok? Pasal hampa tahu ada orang duk tengok. Jadi hampa buat bagi elok tu kerana orang, di samping kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Semayang tu kerana Allah, tapi pedo buat bagi elok tu pasal apa? Pasal nak tunjuk ke orang. Nabi kata pada ketika itu hampa sudah sangkut dengan satu benda yang dipanggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ramai daripada kita tertipu dengan amal ibadat kita sendiri. Di antaranya ialah orang yang apabila dia buat ibadat, dia overconfident. Dia buat ibadat, dia semayang, dia puasa, dia baca Quran, dia macam benda-benda baik dia buat, tapi dia overconfident. Dia rasa selesa dengan apa yang dia ada buat. Dia satu orang manusia yang tak miss melakukan qabliyah subuh. Pasal apa? Pasal dia jumpa hadis Nabi SAW kata, orang yang semayang qabliyah subuh, dia mendapat kebaikan yang lebih daripada dunia dan apa isinya. Start daripada hari dia dengar hadis tu, dia akan make sure dia tidak tinggal qabliyah subuh satu right. Dia satu orang manusia yang hari-hari without fail sembahyang subuh berjamaah di masjid. Dia satu orang manusia yang tidak pernah miss sembahyang duha. Dia satu orang manusia yang buat qabliyah subuh 2 rakaat, 4 rakaat. Kemudian dia sembahyang zuhur berjemaah di masjid. Kemudian dia buat ba'diyah zuhur 2 rakaat, 4 rakaat without fail. Sejak daripada dia dengar hadis Nabi SAW, Nabi kata siapa buat qabliyah zuhur 4 rakaat, buat ba'diyah zuhur 4 rakaat, Allah haramkan daging dia daripada kena api neraka. Start daripada hari dia dengar hadis tu, dia tak tinggal qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Dia satu orang yang sembahyang maghribnya berjemaah, sembahyang Aisyahnya berjemaah di masjid. Satu orang yang witir sebelum tidur. Satu orang yang 2-3 hari sekali bangkit untuk qiyamul lail, untuk buat tahajud dan sebagainya. Cantik. Puasa Isnin, puasa Khamis ni insya-Allah dia akan buat. Kalau tidak ada arai apa, semua cantik. Cuma masalah dia overconfident. Dia terlebih yakin
sehingga kan dia rasa oleh kerana amal dia yang begitu banyak, dia sudah ada di dalam comfort zone. Dia tertipu. Dan kerana semua benda yang kita sebut tadi complete set, dia buat tiap-tiap hari, maka dia rasa dia sudah duduk di dalam satu zon yang selesa. Dia rasa selamat. Sedangkan Nabi SAW pesan supaya manusia sentiasa ada dua benda. Satu al-khauf, yang kedua ar-raja. Khauf maksudnya takut. Takut kut kalau amalan hak dia buat ni ada cacat celah sehingga Allah tak terima. Takut. Yang kedua, dia ada raja. Dia ada satu harap. Dia harap sangat-sangat apa hak dia buat Allah terima. Dia tidak overconfident. Dia tidak yakin 100% apa yang dia buat ni dah cukup baik dan dia sudah selamat. Dia tak ada perasaan tu. Sebaliknya dia ada perasaan al-khauf war-raja. Takut kot amalan hak dia buat ni ada tak kena tang-tang mana. Dan dia mengharap supaya Allah terima amalan dia. Bila dia ada dua benda ni, insya Allah dia tak tertipu dengan amalan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian manusia dengan amal ibadah. Hak tak buat amalan tu satu, tu saya cakap. Ni hak duk buat amalan ni tapi tertipu dengan amalan. Yang ni yang kita nak cakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis yang popular, riwayat Imam Muslim, cerita tentang satu orang daripada Syam jumpa Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia kata kepada Abu Hurairah, dia kata, Tuan cerita Maisat apa-apa hadis yang Tuan pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abu Hurairah ni yang hafal ribu hadis ni, bila mai satu orang daripada Syam, mai jumpa dia, mai kata dekat dia, Tuan cerita Maisat apa-apa hadis yang Tuan pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ni daripada ribu-ribu hadis yang ada dalam ingatan dia, dalam kepala dia, dalam hati dia, dia cabut satu. Dia kata, aku ada dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhid. Abu Hurairah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah habaq dekat kami. Nabi kata, di hari akhirat esok, ramai-ramai manusia yang ada di padang mahsyar ni, golongan pertama Allah akan panggil mai untuk hisap amalan. Daripada ramai merenyut ada di padang mahsyar ni, Allah panggil group by group. Grup pertama ni ialah grup yang katanya atas dunia dulu mati syahid. Fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Bila dibawa ni orang yang katanya mati syahid di atas dunia dulu, dibawa mai di depan Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kepada dia segala nikmat yang sepatutnya dapat kepada orang yang mati syahid. Tunjuk dulu kat dia. Orang yang mati syahid sepatutnya ini yang dia dapat. Ditunjukkan kepada dia segala nikmat yang sepatutnya orang mati syahid dapat. Tunjuk dekat dia. Fa'arafaha, dan dia mengakui apa yang ditunjukkan kepada dia. Masya Allah, itu nikmat yang orang mati syahid akan dapat. Qala Allah, tiba-tiba Tuhan kata dekat dia. Tuhan kata, fama amilta fiha. Tuhan kata, betul-betulnya hang buat apa di atas dunia dulu? Tuan-tuan, dia duk sangka apabila dia dibawa mai depan Allah, kerana dia ni syuhada daripada kalangan orang yang mati syahid,
Ditunjuk pula kepada dia, ni dia nikmat yang orang mati syahid akan dapat. Dia duk ingat dia dah termasuk dah dalam kumpulan syuhada, dalam kumpulan orang mati syahid. Tiba-tiba Allah tanya dia satu soalan. Allah kata dekat dia, betul-betul atas dunia dulu hang buat apa? Qal, jawab dia ni, qataltu fik hatta ustushhidtu. Dia kata, ya Allah, kemuncak kepada amalan yang saya buat di atas dunia dulu, saya berjuang pada jalan Allah dan saya syahid. Banyak benda saya buat masa hidup atas dunia dulu, tapi kemuncak kepada amalan yang saya buat ni ialah saya berjuang di dalam jihad dan saya syahid. Dia kata. Qala Allah Ta'ala, hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Allah kata dekat dia, kadzabta, hang bohong. Tuhan kata, hang bohong. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari. Cerita betulnya macam ni. Tuhan kata, hang berjuang, tapi hang berjuang kerana hang nak supaya orang kata hang ni berani. Betul hang mati di dalam medan jihad, betul. Tetapi niat hang sebenarnya ialah supaya orang ramai kata hang jari, hang ni berani. Faqad qila, Tuhan kata, dan apa yang hang mau hang dapat. Depa kata hang berani. Niat hang sebenarnya nak tunjuk berani. Dan memang betul. Semua orang pakai duk sebut nama hang, depa kata hang berani, hang dapat apa yang hang mau. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan, ambil dia ni, sembamkan dia di neraka. Satu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Bawa mai pula kumpulan kedua. Kumpulan kedua ni ialah orang yang masa hidup di atas dunia dulu mengaji sungguh-sungguh. Tidak cukup mengaji di Malaysia, pi mengaji di Fatani. Tidak cukup mengaji di Fatani, pi sambung di Mekah dan Madinah. Tidak cukup dengan tu pi ke Yaman. Tak cukup dengan tu pi ke Mesir. Tak cukup dengan tu pi mengaji. Habis tang mana tempat ada dia mengaji. Balik mai ke tanah hayang, mengajak pula ilmu yang dia mengaji. Hebat tuan-tuan. Dibawa dia ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu orang yang masa atas dunia dulu tanya siapa pun, sebut nama dia, dia pun kata, Masya Allah, Subhanallah, ini orang alim. Masya Allah, ini tuan guru. Masya Allah, ini Habib. Masya Allah, ini Al-Ustazul Karim. Ini Ustaz yang mulia. Atas dunia semua orang sebut nama dia, semua orang tahu, semua orang thumb up. Kata dia ni bagus, sangat berilmu, dan dia beramal dengan ilmu. Jadi bawa ke depan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa utiya bihi fa'arrafahu bi ni'amahu. Dibawa mai ke depan Allah, Allah tunjukkan kepada dia segala nikmat-nikmat yang sepatutnya dia dapat sebagai orang yang berilmu, yang menyebarkan ilmu dan mati dalam keadaan ilmu dia. Ini patut dia dapat. Allah tunjukkan dekat dia segala nikmat tu. Fa'arafaha, dan dia akui. Qal, tiba-tiba Tuhan tanya dia, fama amilta fiha. Tuhan kata, betul-betul atas dunia dulu hang buat apa? Qal, jawab alim ini. Jawab orang alim ini, dia kata, ta'allamtul ilma. Atas dunia dulu saya habis masa dengan menuntut ilmu. Wa 'allamtuh, dan saya di atas dunia dulu saya menyebarkan ilmu, saya ajak ilmu dekat orang semua. Wa qara'tu fikal Quran, dia kata, ya Allah, di atas dunia dulu saya rajin baca Quran, saya baca ni kerana-Mu ya Allah. Qal, Tuhan kata dekat dia,
kadzabta. Tuhan kata hang bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alim. Tuhan kata no, aku tahu hang di atas dunia dulu hang mengaji, hang merantau rata dunia kerana nak cari ilmu. Tapi hang buat macam tu kerana hang nak orang kata hang orang alim. Wa qara'tal Quran liyuqal huwa qari. Tuhan kata atas dunia dulu betul hang baca Quran dan semua orang kata hang qari. Hang memang baca Quran bagus. Faqad qila, Tuhan kata dan sungguh hang dapat benda tu. Sebut nama hang, depa kata ini orang alim. Sebut nama hang, depa kata ini qari. Apa yang hang nak, hang dapat di atas dunia dulu. Thumma umirta fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fin nar. Kemudian Tuhan panggil malaikat dia, bawa dia, pergi lempak dia ke neraka. Lagi sekali sahabat, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal kullih. Dibawa mai pula orang yang ketiga, dia ni masa atas dunia dulu Allah lapangkan hidup dia, Allah lapangkan rezeki dia. Dia orang kaya di atas dunia dulu. Tidak cukup dengan Allah bagi dekat dia kelapangan rezeki, wa a'tahu min asnafil mal kullih. Nabi kata dia ni masuk banyak, dia infak banyak, bahkan dia belanja habis duit dia ke jalan Allah. Dia bukan masuk 100,000, infak 50,000. Kalau boleh buat banyak tu pun hebat dah. No, dia ni masuk banyak, dia belanja habis untuk jalan Allah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Macam tadi juga Allah tunjuk dekat dia, sepatutnya orang yang di atas dunia kuat infak harta pada jalan Allah, ini yang dia dapat. Tunjuk kat dia, dia tengok semua, fa'arafaha, dia akui. Tiba-tiba Allah kata kat dia, fama amilta fiha. Tuhan kata betul-betul hang buat apa atas dunia dulu? Kata dia, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lillah. Dia kata, ya Allah, saya atas dunia dulu, saya sampai ke tahap apa ada kat saya, semua saya belanja pada jalan Allah. Saya atas dunia dulu, banyak mana ada, banyak tu saya belanja pada jalan Allah. Tuhan kata, kazabta, hang bohong. Walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad. Tuhan kata no, aku tahu. Tuhan kata hang derma kuat, hang infak kuat dulu kerana hang nak orang kata hang ni generous, hang ni pemurah. Faqad qila, Tuhan kata hang dapat benda tu. Semua orang sebut nama hang, dia kata hang bagus, kuat derma pada jalan Allah. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi summa ulqiya finnar. Kemudian dia juga dihumban ke neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia apa dia tuan-tuan? Amalan kalau tak ikhlas rosak. Amalan yang kita buat kalau tidak ikhlas kerana Allah rosak. Jadi seperti mana rumah kayu yang dimakan anai-anai, rosak. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal ana aghna syuraka'i 'ani syirk faman 'amila li 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari wa huwa billadhi asyrak. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Tuhan kata ana aghna syuraka 'ani syirk. Tuhan kata aku tidak berhajat
kepada siapa-siapa untuk jadi associate aku. Tuhan kata aku tidak berhajat kepada siapa-siapa untuk jadi share partner aku. Tuhan kata aku tak perlu siapa pun main nak duduk dekat aku, nak tolong aku ke apa, tak mau. Tuhan kata aku Tuhan yang Maha Esa. Aku tak perlu siapa pun duduk sebelah aku. Faman amila li amalan asyraka fihi ghairi. Oleh itu Tuhan kata siapa yang atas dunia dia buat amalan, dia buat kerana aku, tapi samping kerana aku buat kerana orang lain. Tuhan kata siapa yang di atas dunia dulu dia buat amal ibadah kerana aku, tapi sambil-sambil kerana aku, kerana orang lain. Dia mensyirikkan aku. Tuhan kata fa ana minhu bari. Tuhan kata aku dengan orang jenis macam ni bari. Aku tak tanggungjawab. Aku lepas tangan. Aku tidak bertanggungjawab untuk bagi pahala kat dia hari ni. Atas dunia dulu dia sembahyang bagus. Atas dunia dulu dia puasa sunat banyak. Atas dunia dulu dia sedekah nombor 1. Di atas dunia dulu amal dia cukup bagus. Tapi dia buat tu di samping kerana aku, kerana nak tunjuk dekat orang lain. Hari ni Tuhan kata ana bari. Tuhan kata aku tak mau ambil tanggungjawab apa dengan dia ni. Wa huwa lillazi asyrak. Tuhan kata pi cari orang hak dia nak tunjuk tu, minta pahala kat kawan tu. Tuan-tuan, simple kita nak abang ni dalam bab syirik ni. Simple kita nak abang apa dia? Kita suami. Kita suami. Kita maukah share bini kita dengan orang lain? Oh. Kalau sebagai suami pun kita tak boleh terima bini kita share dengan orang lain, ini kan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Alamin. Semesta alam ni dia punya. Dia maukah nak share ibadah yang kita buat dia dengan benda lain? Tuhan tak mau. Kalau manusia yang kerdil, yang kecil, yang tak ada apa ni pun cukup sensitif benda ni, tak mau share. Ini kan pula Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentu Allah lebih-lebih lagi kerana dia Tuhan Rabbul Alamin. Dia tak mau amalan yang orang buat untuk dia share dengan orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal thalatha la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Qultu man hum ya Rasulullah qad khabu wa khasiru fa'adaha thalathan. Qultu man hum ya Rasulullah khabu wa khasiru faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-musbil wal mannan wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib atau kama qal. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Nabi SAW bersabda, Nabi kata ada 3 golongan manusia. Hari akhirat esok aku tak mau bercakap dengan dia, aku tak mau tengok muka dia, aku tidak akan bersihkan dia daripada dosa, dan aku akan bagi azab yang cukup pedih dekat dia. Dahsyat tak tuan-tuan? Cukup dahsyat. Nabi SAW kata di hari akhirat esok 3 golongan ni Allah kata dia tak mau tengok muka, Allah kata dia tak mau bercakap dengan mereka ni, Allah kata dia tak akan bagi keampunan dosa kepada mereka ni, dan Allah promise dia akan letak mereka ni dalam azab yang pedih. Bila Nabi SAW cakap macam tu, Abu Dzar sudah mai takut. Abu Dzar kata, man hum ya Rasulullah? Siapa ni? Teruk sangat ni.
Yang hari akhirat esok Allah tak mau tengok muka mereka. Yang hari akhirat esok Allah tak mau cakap dengan mereka. Yang hari akhirat esok Allah promise dia tidak akan bagi keampunan kepada mereka. Yang hari akhirat esok Allah janji kata dia akan buah mereka ni dalam azab. Siapa mereka ni? Abu Dhar tanya, siapa tiga golongan ini ya Rasulullah? Qad khabu wa khasiru. Sia-sialah hidup mereka dulu dan rugilah mereka ni. Sia-sia hidup 50 tahun, sia-sia hidup 70 tahun. Rugi apa yang mereka hidup selama ni, apa yang mereka buat selama ni. Nabi tak jawab. Fa'adaha thalathan. Nabi ulang lagi 3 kali ni. Nabi kata ada 3 golongan. Yang golongan ini Allah tak mau tengok mereka, Allah tak mau bercakap dengan mereka, Allah tak mau ampun dosa mereka, Allah nak bagi azab yang pedih kepada mereka. Nabi ulang lagi sekali. 3 kali Nabi sebut benda ni. Abu Dhar sudah main takut. Abu Dhar kata lagi, manhum ya Rasulullah? Siapa ni 3 golongan ni? Teruk sangat ni. Khabu wa khasiru. Sia-sialah amalan mereka, rugilah mereka ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata yang pertama, al-musbil. Musbil ni asal-asal maksudnya pakai baju labuh, pakai kain labuh. Pakai kain labuh. Labuh ni perbincangan panjang. Dia kata had pakaian kita tidak boleh lebih buku lali. Bila lebih buku lali itu haram, dia kata. Perbincangan panjang lagi hadis ni. Ulama kata maksudnya ialah kalau sekiranya orang tu pakai labuh kerana sombong, yang tu haram. Pasal apa? Pasal raja-raja dulu-dulu dia nak tunjuk kebesaran dia. Dia pakai baju tu, gaun dia tu, di belakang tu ada pari-pari angkat. Tu yang pakai gaun labuh sampai orang duk kena angkat ni. Pasal apa? Pasal nak tunjuk kehebatan. Allah tak suka orang nak tunjuk sombong atas dunia. Allah tak suka. Jadi ambil daripada situ disebut al-musbil, orang yang pakai labuh-labuh kerana nak tunjuk besar, nak tunjuk sombong. Maksudnya apa dia? Orang yang sombong. Allah tak mau tengok muka dia, Allah tak mau bercakap dengan dia, Allah tak mau ampun dosa dia, dan Allah akan make sure dia masuk neraka. So jangan sombong. Yang kedua, wal mannan. Mannan maksudnya dalam hadis lain Nabi terang, al mannan alladhi la yu'ti syai'an illa mannah. Nabi kata yang kata al mannan ini adalah orang yang dia tak akan bagi satu-satu pertolongan, satu-satu bantuan dekat orang, melainkan lepas dia bagi dia ungkit. Maksudnya apa dia? Sum'ah. Bahasa tasawufnya sum'ah. Sum'ah ni maksudnya apa? Buat baik nak cerita ke orang, bagi orang dengar. Dia tolong orang, dia cerita ke orang. Dia bantu orang, dia cerita ke orang. Apa yang dia buat baik, dia habang ke orang. Dia kata, saya ya Allah, dia kata semalam bangkit punyalah mengantuk gagah juga, pelepah juga ador kan. Hai. Dah hang bangkit tu bagus dah. Hang semayang tahajud tu cantik dah. Yang pergi duk cerita ke orang ni buat apa? Allah, dia kata tak pernah lagi jadi macam tu. Orang tanya dia, awak haji pasal apa haji? Tak lah, selalu duk bangkit okey ya. Bangkit pergi mana haji? Lah duk buat lah lebih-lebih kurang malam-malam ni. Mula dah, dia mula dah. Duk buat lah lebih-lebih kurang, tapi semalam ya Allah Akbar, nak bangkit ni dia kata nak pergi pancong tu, duk nampak pintu pancong besar kecil ni, duk cerita ke orang ni. Boleh juga dia kata gagah masuk ambil semayang, keluar semayang pun baca Fatihah saja, lepas 2 rakaat pakai tidur atas sejadah tu. Cerita buat apa? Tapi dia lagi dia tak cerita, dia gatal dalam perut. Dia gatal dalam perut ni. Bila dia boleh cerita ni kebaikan hak dia buat ni, gatal tu hilang serta-merta. Yang ni dia panggil apa? Sum'ah, daripada perkataan sami'ah, dengar. Sum'ah, cerita nak bagi orang dengar kebaikan dia. Dia tolong orang, dia habaq kat orang.
Dia tolong siapa, dia pergi cerita ke orang lain. Mereka ni dipanggil Al-Mannan. Orang yang tolong orang, lepas itu nak cerita apa yang dia tolong tu kepada orang lain. Apa jadi kepada mereka ni? Nabi SAW kata, Allah tak mau tengok dia hari akhirat esok. Allah tak mau bercakap dengan dia hari akhirat esok. Allah tak mau ampunkan dosa dia hari akhirat esok. Dan Allah akan make sure dia disembam ke neraka. Dan golongan ketiga, wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Orang menyaga yang duk bagi sumpah bohong supaya orang beli barang dia. Dia menyaga, dia tahulah 5 kong hifat cuai ni masam. Bila mai kat dia berkotak-kotak tu, dia dah tahu dah kotak ni manis, kotak ni masam. Hak kotak masam ni dia buang setengah, dia ambil hak manis buah belah atas. Dia ada 3 layer, 4 layer buah limau tu, dia ambil hak kotak manis buah layer atas. Dia jual. Kita hak tak Cina ni pun nak makan juga limau tu. Tapi tanya dia, bos, limau manis? Dia kata manis. Saya tak ambil kalau hak masam ya. Buka rak kata. Buka tu selotip tu baru pasang tadi ni. Buka rak depan kita buka nak ambil rasa. Dia ambil hak atas sekali bagi. Kita buka senyum. Macam mana? Okey, dia tak. Saya memang tak ambil buah masam. Yang tu yang disebut dalam hadis ni. Nak jual barang, sumpah tipu. Kita pun dia main tamak lah pasal benda ni musim. Habis raya Cina tak ada dah. Kita ambil 5. Bos-bos mulut dia kerepot muka ni lebih pada asam kedut yang kena. Duk maki dia ni macam tu punya duk jadi. Orang hak menyaga duk buat pemohong macam ni. Apa jadi dekat dia? Nabi ulang 3 kali. Nabi kata depa ni Allah tak mau tengok pun muka depa. Allah tak mau bercakap dengan depa. Allah tak mau ampunkan dosa depa dan Allah akan make sure depa masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kita nak fokus dalam hadis tu apa dia? Al-Mannan, orang yang buat amal, buat kebaikan, cerita ke orang yang menyebabkan hilang keikhlasan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia, cubalah sedaya upaya supaya kita ikhlas dalam buat amal. Try kita punya best. Try. Kita sendiri boleh check indikator tu ada kat kita. Kalau kita bila main masjid cantik, qabliyah buat, ba'diyah buat cantik. Bila di rumah pakai lohong tu satu aja, kita ada masalah. Itu indikator boleh kenai kita ni. Pasal apa bila pergi masjid orang duk ada ramai, kita buat sembahyang sunat, buat semua cantik. Pasal apa di rumah tak ada siapa nak tengok, kita tak buat sembahyang sunat? Pasal apa? Itu persoalannya. Pasal apa? Pasal ada sikit sakit dalam hati kita. Kita nak tunjuk ke orang kita ada masalah. Dalam pada duk jaga tu, di masjid pun buat sunat qabliyah ba'diyah cantik, di rumah pun kita buat sunat qabliyah ba'diyah cantik, kita selamat daripada riak. Dia main ujub pula. Dia masuk dalam hati dia, jerap masuk pula dia kata, memang cantik ya. Bulan lepas kita baca hadis cerita apa? Nabi kata syaitan jalan di dalam laluan darah manusia. Dia injek kita dah selamat dah. Kita dah cantik dah. Ni aku di masjid ke, di rumah ke, yang ni aku buat, aku tak kira. Bukan pasal nak tunjuk ke orang. Bagi jarum halus satu masuk. Jarum halus masuk. Dia tetapi betul, dia bukan nak kata hang memang bagus. Perasan pula seorang-seorang. Rosak tak? Rosak juga. Sebab 3 penyakit ni kita kena jaga. Satu, riak, buat kerana nak tunjuk ke orang. Yang kedua, sum'ah. Bila buat baik, orang tak nampak, pergi cerita ke orang, bagi orang tahu. Yang ketiga, ujub. Ujub ni apa dia? Perasan. Seorang-seorang dia jadi biskut Mary rendam dalam yang atas. Dia kembang hancur dalam cawan macam tu aja. Hancur biskut Mary tu, hancurlah amalan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kedua, cuba sedaya upaya. Jangan ada ujub, jangan ada riak, jangan sum'ah. Kerana benda ni anai-anai yang merosakkan amalan kita. Yang ketiga, perbaiki diri. Perbaiki amalan kita.
Jauhi daripada sikap suka condemn orang dan suka hina orang. Tak mahu. Pasal apa? Pasal kalau sekiranya kita suka condemn orang, kita suka hina orang, kita suka penjatuh orang, kita suka peleceh orang, bermakna kita takabur. Kita rasa kita besar, kita rasa kita sempurna. Maka kerana tu kita condemn orang. Elak daripada nak condemn orang. Bila dia mai di mulut gatai nak kata ke orang tu, minum air telan bang. Tak mau kata. Kerana benda itu merosakkan ibadat kita. Yang keempat, perbanyakkan minta doa, mohon kepada Allah supaya Allah terima amalan kita. Allah jaga kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 21. Jilid 21. Muka surat 96. Bawah sekali dia kata masalah Maha suci Tuhan daripada cacat dan celah dan sifat kekurangan. Dia nak bagi kita tahu Allah Tuhan yang kita duk sembah ni. Allah yang menjadi Tuhan Kaabah. Allah yang menjadi Tuhan seluruh alam ni. Allah Tuhan yang maha sempurna. Tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celah pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah datang hadis yang menunjukkan Allah maha suci daripada kebinasaan dan aib. Tuhan tak ada benda yang aib pada dia. Tuan-tuan jaga, jangan kita bebaskan sangat otak kita fikir tanpa kawalan. Jangan. Kalau kita lepas otak kita bagi fikir benda yang bukan kerja kita nak fikir, kita rosak. Saya sembang dengan satu kawan tapi dia non muslim, dia bukan orang Islam. Dia kata kat saya, dia kata cuba you tengok, dia kata Tuhan pun tak betul juga. Dia kata, saya kata, dia masuk simpang tu. Saya kata, apa pasal? Tak ada, dia kata, cuba you tengok. Macam ni punya orang Tuhan pergi buat apa? Dia kata. Dia tunjuk, pergi ada orang cacat. Tangan tak ada, kaki tak ada, duk melepok, minta sedekah. Ini orang pun Tuhan juga buat sama dia. Dia kata. Kira Tuhan pun betul-betul dia kata tara perfectnya. Nampak tuan? Pasal apa dia cakap lagu tu? Pasal dia tidak ada kawalan wahyu. Dia bebas bercakap. Dia kata Tuhan ni kalau betul-betul dia perfect, dia tak buat macam ni orang. Dia tak buat. Ini ya, dia kata you bikin dia macam ni ya, dia berapa susah mau hidup tau. Dia kata. Tak kacau tuan-tuan. Otak dia fikir macam tu. Dia kata patutnya you sebagai Tuhan, you tak boleh buat macam ni. You buat, kira you tak ada tanggungjawab. Dia boleh kata kat Tuhan macam tu. Kacau tuan-tuan. Maknanya apa? Kita orang Islam, kita tak boleh macam tu. Apa juga benda hak jadi dalam dunia ni, dia ada penjelasan dia. Dia ada cerita dia. Allah jadikan satu budak yang cacat lahir ke dunia ni. Allah nak test mak bapak dia. Macam mana mak bapak dia sabar untuk nak bela anak macam ni. Dengan kesabaran mak bapak ni, Allah bagi reward, Allah bagi ganjaran dekat dia. Kita orang Islam, kita tengok angle tu. Pasal apa? Pasal kita orang Islam, fikiran kita dikawal oleh wahyu. Kita tak bebas hidup merayau macam tu. Tapi orang yang tidak ada agama, orang yang tidak Islam, dia boleh merayau macam tu. Dia boleh kata kat Tuhan macam tu aja dia kata. Allah bagi dekat kita akal, bukan Allah nak bagi kita bebas berfikir. Allah suruh kita fikir, tetapi fikir dalam sempadan yang dikontrol. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tidak huru-hara habis, piduk tanya habis semua benda. Dan dia kata pasal apa kita nak semayang, dia suruh basuh muka sikit, dia suruh basuh tangan sikit, dia suruh sapu kepala sikit, dia suruh basuh kaki sikit. Pasal apa? Dia kata kalau nak bersih, orang nak semayang nak bersih, pergi mandilah, dia kata bersih semua. Oh tak fikir.
Bolehkah kita pakai otak apabila dia fikir macam tu? Bolehkah? Tak boleh. Kita nak jawab apa? Kita jawab kata Tuhan aku Allah. Allah bagi tahu dalam Quran, orang yang nak semayang ni faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Allah bagi tahu dalam Quran, orang yang nak semayang ni basuh muka, basuh tangan sampai siku. Maka kita buat apa yang Allah suruh. Kita tak boleh lepas otak kita duduk fikir benda pelik-pelik. Dia kata ni dia kata yang kita ni duk kata dekat orang bukan Islam, duk sembah batu ni apa semua ni, ini berhala apa semua, ni yang kita punya duk simpan duit, nak pi Mekah, nak pi buat haji, nak pi buat umrah, kita duk pi tawaf tu bukan batu ah. Bolehkah otak kita dibiak fikir macam tu? Bolehkah? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal dalam Quran Tuhan kata wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Allah Subhanahu wa taala kata suruh manusia suruh buat haji. Mereka akan mai ke Mekah ni walaupun mereka terpaksa berjalan kaki, walaupun mereka terpaksa naik kenderaan unta, yang unta tu daripada gemuk sampai jadi kurus sementara nak sampai ke Mekah. Oleh kerana Allah suruh dalam Quran macam tu, kita buat macam tu. Kita tak boleh bagi otak kita ni pi bebas fikir benda-benda yang dilarang. Pasal apa yang saya sebut benda ni, tuan-tuan? Pasal akhir-akhir ini sudah mewabak satu penyakit orang Islam tapi cuba nak bebaskan diri daripada kawalan Quran dan hadis. Dia nak fikir pakai akal dia. Bila dia terlampau bebas, dia akan sesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka hak kita baca malam ni dia kata apa? Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Allah buat apa pun ada explanation dia. Kita mampu faham ataupun tidak, itu hal lain. Tapi setiap benda yang Allah takdir dalam dunia ni ada cerita dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas innallaha tayyib. Dalam hadis dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, bahwasanya Allah itu Tuhan yang maha suci. Maha suci Allah daripada kebinasaan dan aib. Nabi SAW beritahu, dia kata Allah maha suci dan Allah maha suci daripada sebarang kekurangan dan aib. Yang tu mau pegang ingat. Maha suci Allah daripada kekurangan dan sebarang benda yang busuk. La yaqbalu illa tayyibah. Dan Allah tidak terima daripada amalan manusia ni melainkan benda yang baik dan harta yang suci. Tuhan maha baik, Tuhan tak terima melainkan benda-benda baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masalah dia kata amal dan harta itu tiada diterima Allah melainkan suci. Jaga baik. Tuhan tak terima amalan yang kita buat kalau amalan tu tak suci. Tuhan tak terima infak harta yang kita buat kalau kita infak dengan duit yang tidak bersih. Demikianlah tersebut dalam hadis tadi. Maka amal yang suci itu yakni suci daripada kerosakan dan daripada aib. Yang kata amalan ni suci maksudnya apa? Amalan yang kita buat tak rosak. Saya cerita ada kot masjid mana baru ni, musim haji lah, baru lepas pasangan suami isteri pergi buat haji. Suami dia buat haji tamattu', isteri dia buat haji ifrat. Okey, dua-dua pergi buat haji. Laki buat haji tamattu', bini buat haji ifrat. So oleh kerana laki dia buat haji tamattu', bila dia masuk Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia potong rambut, dia keluar daripada ihram. Pasal haji tamattu' itu ialah buat umrah dulu, lepas itu baru buat haji.
So laki dia buat tamattu', bila dia masuk Mekah, dia tawaf, dia sa'i, dia potong rambut, dia sudah selesai umrah dia boleh pakai baju biasa, dia tak ada pantang larang apa. Nak tunggu 8 hari bulan Zulhijjah untuk nak bertolak pi ke Arafah. Itu cerita laki dia. Bini buat haji ifrad. Haji ifrad ni macam mana tuan-tuan? Bila dia masuk Mekah, dia buat tawaf qudum, dia panggil. Dia buat tawaf qudum, bermakna dia masih dalam ihram sehinggalah hari wukuf. Jadi bini ni duduk dalam ihram, dia terikat dengan pantang larang, dia tak boleh buat apa-apa yang dilarang ke atas orang yang dalam ihram. Suami ni, oleh kerana dia buat tamattu', dia tak ada pantang larang apa, tak apakan satu hari sudah short, dia ajak bini dia bersama dengan dia. Bini kata, tak boleh abang, saya buat haji ifrad, saya dalam ihram. Dia kata kat bini dia, hang duduk di Mekah tau, anak dahaka suami lah. Ni yang kata Pak Haji kepiah longgang ni. Allahu Akbar. Bini pun kan kelumur longgang juga. Jadi bila kena gempak dengan lelaki ni, dia pun sudah takut. Ni duduk di Mekah ni, hantar ke dia kata dahaka suami di tanah haram ni macam mana? Dia bersyarah. Bini naik seram sejuk kaki, pergi ambil kunci bilik berkat. Setelah urusan dia bah. Dia balik pergi bilik dia, duduk tidur, duduk goyang kaki, duduk seronok, tak ada apa. Bini ni balik pergi duduk takut, sembang dengan kawan bilik. Dia kata, macam mana saya ni, saya buat ifrad. Kawan-kawan bilik kata, dah tu pasal apa kak? Abang hang tu lah. Itu dah betul. Habis macam mana ni? Kawan sebilik ni bila dengar, dia kata tak boleh kak. Dia kata, kak dalam ihram ni, kak tak boleh ni. Kalau buat ni rosak haji ni. Dia main seram sejuk. Dia kata, tapi abang hang kata, dia kata kalau dah haka kat dia pun besar juga dosa. Nampak tuan-tuan, benda nak jadi. Kursus haji ni tak tahu apa tahun, pi tu dia nak jadi macam tu. Kawan bilik hak perempuan ni pula bagi tahu pula dekat suami hak duduk sebilik dengan Syekh tadi ni. Kawan ni pula kenal saya, teks mai daripada sana. Dia tahu, ustaz ada satu masalah cerita tadi. Allahu Akbar. Saya kata, astagfirullahalazim, itu kesalahan besar. Tu kira macam mana ustaz? Saya kata haji dia void. Haji dia void. Haji dia batal. Dia kata, haji siapa? Haji Hajah tu lah. Ni yang haji tadi ni, haji ni tak ada apa lah, duk kodek kaki dalam bilik. Dia tak ada apa. Yang masalah lah ni bini dia. Tapi bini dia pergi jadi masalah pasal dia. Allah, kau ni pula kata, habis tu macam mana ustaz? Saya kata kalau nak pergi tengok balik dia punya tu, dia punya cerita kesalahan tu, haji dia sudah void. Tetapi dia wajib meneruskan ibadat haji dia sampai selesai. Maksudnya dia kembali duduk dalam keadaan ihram, kena jaga juga. Lepas itu orang pergi Padang Arafah, dia kena pergi juga untuk wukuf. Orang mai ke Muzdalifah, dia kena mai juga Muzdalifah. Orang mai ke Mina, dia kena mai juga ke Mina. Orang melontak, dia kena melontak juga. Orang balik ke Mekah buat tawaf rukun, dia kena balik buat tawaf rukun juga. Semua dia kena buat. Tapi haji tu tak pakai. Oh, kalau dia tak buat macam mana? Kalau dia tak buat, lagi dosa lain pula main. Pasal apa? Pasal kesalahan ni, dia wajib meneruskan haji dia. Tetapi haji dia tu tak pakai. Dia teruk dia. Saya kata tak habis lagi. Dia wajib kena qadha haji tu the following year, next year. Kena qadha haji.
Oh, saya kata macam ni. Saya kata ni cerita ni bukan cerita tanya saya. Saya tadi cerita ni kena pergi jumpa pakar rojok haji ada di Mekah. Kena pergi jumpa, cerita balik macam cerita kat saya ni. Kena cerita balik semua apa yang betul-betul berlaku bagi pakar rojok dengar. Bukan jumpa ustaz pembimbing haji, jumpa pakar rojok hak nombor 1 tu, pergi jumpa dia. Sebab ini kes besar. Dan yang kedua, saya kata pasal nak ambil term next year, nak main pula tu. Yang tu dia melibatkan pengurusan tabung haji. Kalau sekiranya pakar rojok kata dia ni kena qada tahun depan, yang tu ada special case, boleh dipertimbangkan. Tak ada, dia pergi duduk queue belakang balik. Wih, kawan ni kata ni, saya nak terang balik ke dia minta hati ni, dia kata. Tetap apa, sekali saya teks step dia macam-macam mana, bagi dia nampak dulu, tapi jangan pakai dia ni, pergi jumpa pakar rojok, dengar pakar rojok nak cakap apa. Tuan-tuan, Allah kata apa dalam Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Tuhan kata, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Maknanya buat haji, buat umrah ni, dia kena perfect, dia kena bagi sempurna, kena bagi cantik. Dia tak mau ada cacat celah, dia tak mau ada scratches, dia tak mau ada calang sana sini. Buat bagi elok, ikut macam mana yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi nak pergi buat salah macam ni, jangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tu sebab dalam ni tadi dia kata apa? Dia kata maka amal-amal yang suci itu, yakni suci daripada kerosakan ibadat tu. Ibadat haji yang dia buat tu tak mau ada rosak dan suci daripada aib. Begitu jugalah amal yang ada padanya riak dan ujub dan seumpamanya, rosak juga. Kita buat amal ibadat, ada riak, ada nak bagi orang tengok, nak bagi orang kata kita ni macam ni, tak mau, itu pun rosak. Kita buat amal ibadat, kita sum'ah, kita pergi duk cerita kat orang macam tu macam ni, itu juga merosakkan. Kita buat amal ibadat, kita ujub, kita perasan dalam diri kita, kata kita ni the best di kalangan semua orang, juga rosak. Begitu juga tiada diterima Allah daripada segala harta. Macam inilah juga dia kata cerita amal ataupun amalan yang melibatkan harta. Dia kata melainkan harta yang kita nak bagi itu mesti suci daripada bercampur dengan benda haram. Yakni tiada berpahala amal harta melainkan harta itu bersih daripada haram. Ini yang saya kata dalam Gazette bulan lepas. Satu orang duk kerja dalam jabatan kerajaan, dia duduk pos yang boleh makan rasuah. Dia kerja jabatan kerajaan, dia duduk pada pos yang boleh ambil rasuah. Rasuah ni jangan mula, dia nanti ketagih. Pasal apa? Pasal kita duk biasa gaji 10,000, gaji 12,000, rasuah duk masuk kot tepi, dia sudah jadi 25,000. Bila kita duk masuk 25,000 sebulan, kita tak boleh korang dah. Bila korang pula 25,000, kita jadi miring. Maka rasuah ni jangan mula, jangan start. Bila kita mula, bila kita start, kita tak boleh stop. Pasti kita dah adjust kita punya lifestyle. Kita punya lifestyle, kalau kita duk hidup dalam lingkungan pendapatan 5,000, 10,000, tiba-tiba kita ubah pergi jadi pendapatan 25,000. Kita nak turun balik itu susah. Baik, dia duduk dalam jabatan dan dia duduk pada position yang boleh buat duit rasuah. Dia duk ingat apa? Esok bila pencen esok, sebahagian daripada duit rasuah ni dia ambil, dia buat mahat tahfiz. Sebab dia kira dalam kepala dia, mahat tahfiz ni akan menjadi kelorok yang akan membersihkan dan mencuci segala dosa yang dia buat. Dia ingat macam tu. Baik, now dia nak bagi tahu kat kita, bolehkah macam tu? Dia kata tidak berpahala amal yang melibatkan harta melainkan daripada sumber yang bersih daripada haram. Dia ambil sebahagian daripada duit rasuah tu buat mahat tahfiz, buat rumah anak yatim, buat rumah orang tua-tua, tak jadi apa benda tu. Tidak menyebabkan dia bersih daripada dosa yang dia buat sebelum ni.
Pasal apa? Pasal dia bagi itu sumber daripada pendapatan haram. Kerana yang suci dan yang baik itu ialah yang dibaikkan oleh syarak. Benda baik atau suci ini dia bukan nilai pada perasaan, tapi pada syarak. Syarak kata okey tak okey? Hak tu nak tahu. Kalau syarak kata tak okey, tak okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukannya barang yang ada ia baik dan elok pada perasaan sahaja. Jangan kita duk rasa kata benda ni aku dah pi buat ni, mahat tahfiz ni bagus. Jangan. Dia tak kira kita rasa macam mana, tapi dia kira syarak kata apa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kerana yang baik pada perasaan dan ketiadaan harus pada syarak akan menjadi bala ke atas orang yang mengerjakannya dan menjadi azab pedih di hari akhirat. Itu dia. Dan kata Syirakhiti, dan tiada diterima daripada segala harta itu melainkan yang halal. Kata satu ulama, Syirakhiti, ataupun boleh dibaca nama dia Syubrakhiti. Kata dia ni apa dia? Kalau sekiranya kita buat amalan melibatkan harta, kalau bagi duit tak halal, tak jadi apa, dia kata. Kerana lafaz tayyib dalam hadis tadi mengandungi puji dan mulia. Dah sebut dah tadi ni, dia kata la yaqbalu illa tayyibah. Allah tidak akan terima amalan ataupun harta melainkan yang baik-baik. Maksudnya yang halal-halal. Begitu. Maka tiada didampingkan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan yang munasabah dengan makna baik itu. Kita tak boleh benda-benda haram ni nak pergi duk tempek dekat Tuhan, tak boleh. Tuhan tak mau benda ni semua. Tuhan mau yang bersih, suci dan halal. Begitu. Dan ikhlas pada amal dan pilihan pada harta. Buat amalan bagi ikhlas, dan harta yang kita nak belanjakan mesti harta yang terpilih, bersih, elok dan halal. Begitu. Masalah suruh-suruhan Allah bagi orang yang mukmin itu macam mana suruh-suruhan Tuhan kepada Rasulnya. Tuhan suruh kita buat apa ni sama macam Tuhan suruh Nabi-Nabi buat, sama. Kalau Nabi-Nabi disuruh bercakap benar, kita disuruh bercakap benar. Kalau Nabi-Nabi disuruh sabar, kita disuruh sabar. Dia macam tu. Sesungguhnya apa juga suruhan Allah kepada orang mukmin daripada ibadah taat sama serupa dengan suruhan Allah kepada Nabi-Nabi dan segala pesuruhnya. Sama. Apa yang Tuhan suruh Nabi buat, kita kena buat. Sama, dia kata. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha amaral mu'minin, dan bahwasanya Allah Ta'ala tak kala sudah dijadikan bagi sekalian hambanya akan barang yang di dalam bumi ini semuanya, dan diharuskan bagi mereka itu kecuali barang yang diharamkan atas mereka itu. Ini dia ada kaedah dalam fiqh, dia ada kaedah. Dia kata al aslu fil asya al ibahah. Ini kaedah. Asal semua benda harus, melainkan ada dalil kata haram. Dalam soal makan minum, selagi tak ada dalil kata haram, benda tu harus. Boleh? Tanya ustaz, tak telur penyu boleh makan tak? Mana tanya? Telur penyu boleh makan tak? Kita tak boleh, tak ada masalah. Tak ada kata penyu boleh makan tak, penyu? Sorry pasal nampak. Ada kita pasal penyu tak boleh makan, pasal telur penyu boleh makan. Dia nak buat ramai. Okey. Dia kata apa? Al aslu fil asya al ibahah. Kaedah dia, selagi tidak ada dalil mengharamkan makanan itu, maka makanan itu harus. Dia kata. Dia mai dalil, habang kata tak boleh, dia mai ciri-ciri dia. Dalam Quran ada, dalam hadis ada. Apa dia ciri-ciri benda haram ni? Apa dia? Benda berbisa, benda yang sambak pakai kuku, benda yang tangkap dengan taring, benda yang tu haram-haram. Baik, penyu ada taring tak? Tak ada. Penyu dia tangkap orang dengan, tak ada. Ni macam mana cerita ni? Tapi pasal apa orang tak makan penyu? Dia tanya apa? Tuhan nak makan? Tanya dia. Tanya pula seorang lagi, ustaz, baru ni saya tengok National Geographic. Okey.
Tak tahu, dia kata. No. Dekat lautan Pasifik no, dia jumpa satu menatang, dia kata dalam laut. Sebiji rupa macam babi, dia kata. Tapi duduk dalam laut. Keluar Ustaz dalam National Geographic, dia kata. Okey, saya kata, so apa masalah? Tak boleh makan tak menatang tu, dia kata. Ya Allah, punya banyak benda boleh makan. Dia pergi duduk tanya ni, menatang hak duduk dalam laut rupa macam babi ni, boleh makan tak boleh makan? Kacau tuan-tuan. Kaedah dia main, dia kata apa? Al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal segala-gala benda ni harus. Melainkan mai dalil habang benda ni haram. Hurriman alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharamkan ke atas kamu makan bangkai, diharamkan ke atas kamu memakan darah, dan diharamkan ke atas kamu makan daging babi. Itu haram. Dia mai pula perincian. Darah ni kalau sekiranya hati ni pun darah juga, tapi dia berketui, boleh makan tak boleh makan. Dia mai satu hadis pula, dia tarik keluar benda tu, dia kata hati boleh makan pula. Dalil. Selagi tak mai dalil ni, selagi itu al-aslu fil asya' al-ibahah. Asalnya ialah harus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, dan disuruhnya akan orang mukmin, laki-laki dan mukmin yang perempuan itu, supaya jaga benda-benda macam ni. Bima amara bihil mursalin, dengan apa-apa yang disuruh akan pesuruhnya, yakni pesuruh Allah. Maka telah disamakan Allah antara mereka itu pada khitab, dengan disuruhnya mereka menuntut yang lebih utama makanan yang halal. Macam mana Nabi-Nabi disuruh makan benda halal, macam itulah kita disuruh mencari yang halal. Dan dia kata berbuat-buat amal yang saleh, kerana sekalian hamba disuruh semuanya melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul disuruh buat amalan saleh, kita pun kena buat amal yang saleh. Melainkan barang yang telah berdiri dalil atas yang menjadi ketentuan bagi mereka itu sahaja. Melainkan ada benda yang nabi-nabi boleh buat, kita tak boleh buat. Contohnya apa? Saya sebut bulan lepas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahwin sampai 10-11 orang. Yang tu ketentuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada kita. Macam mana nak tahu? Ada bagi tahu dalam hadis, ada bagi tahu tentang benda ni. Simple. Baik, maka tidak masuk umat-umat mereka itu mengerjakan benda yang khusus kepada para nabi tadi. Baik, masalah pesuruh-pesuruh Allah disuruh Tuhan makan benda yang halal, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Firman Allah, wahai sekalian pesuruh Allah, wahai nabi-nabi, makanlah sekalian kamu benda yang halal. Nabi disuruh makan benda halal, maka kita kena makan benda halal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam makanan Nabi di antaranya daripada ghanimah, yakni harta rampasan daripada perang kerana meninggikan agama Allah. Nabi makan harta ghanimah, harta rampasan daripada orang kafir. Benda itu diterangkan sebagai halal kepada Nabi, maka benda itu halal. Dan itulah sebaik-baik, maka ia adalah sehabis-habis halal makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Allah Isa alaihi salam makan ia daripada ibunya. Tuan-tuan baca dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 37. Ali Imran ayat 37 cerita tentang mak Nabi Isa. Mak Nabi Isa ni nama apa? Maryam. Bapa Maryam nama apa? Imran. Yang kita duk baca dalam Quran surah Ali Imran. Imran tu nama bapa Maryam. Nama tuan Nabi Isa, Imran. Isteri Imran nama apa? Hannah. Hannah. Kan orang Kristian banyak ambil nama-nama ni, buat nama mereka. Hannah ni, itu nama tok kepada Nabi Isa alaihi salam. Kita dah baca dalam tafsir, Imran dengan Hannah menikah lama, tak ada rezeki anak, tak ada. Sampai umur tua dah, sampai dua-dua orang pun ingat, tak ada dah, kita ni tak ada dah rezeki anak. Sampai bernazang, Hannah ni bernazang, mak kepada Maryam ni bernazang,
Dia kata kalaulah Allah bagilah satu anugerah anak, dia kata dia nak bagi anak dia ni pergi jadi tukang khidmat ke Baitul Maqdis. Kan kita cerita di masjid Batang Buluh baru ni, Baitul Maqdis ni. Oh, cerita banyak tuan-tuan Baitul Maqdis ni. Kan kita dah panjang dah sebut di Simpang 4 Batang Buluh ni. Baitul Maqdis ni in short, secara ringkasnya pada tuan-tuan, ada duit pi. Ada duit mungkin api. Kita pergi umrah pun duk kena 7,000 macam tu, 8,000. Tengok kita ambil package elok sikit, nak duduk hotel dekat dan sebagainya, dia pergi sampai 9-10,000. Kalau 9,000, 10,000 additional lagi 1,000, tuan-tuan boleh pergi Baitul Maqdis. Bukan cerita nak pergi makan angin, tapi cerita dia nak pergi tempat yang Nabi suruh kita pergi. Nabi suruh ni, Nabi kata kalau sampai nak kena bersusah payah kerana nak pergi 3 masjid ni, Nabi kata susah payah sikit tak apa. Mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Kalau kerana nak pergi 3 tempat ni nak kena susah sikit, Nabi kata susah pun tak apa, pergi. Bila sampai di sana tuan-tuan, hak Baitul Maqdis kita dah cerita di Simpang 4 Batang Buluh. Kita tak sebut dalam tu satu cerita apa dia? Mihrab Zakaria. Mihrab Zakaria. Apa hal dengan Mihrab Zakaria ni? Dalam ayat 37 surah Ali Imran, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Tuhan kata fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Apabila Imran dengan isteri dia Hannah duk minta kat Tuhan, nak minta, bukan nak minta ramai, minta seorang aja anak. Jadilah seorang aja. Kalau Allah bagi sungguh anak seorang ni, kami nak bagi anak ni pergi berkhidmat dekat masjid, dekat Baitul Maqdis. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tuhan terima permintaan itu. Tiba-tiba Hannah yang sudah tua ni mengandung, beranak mai satu anak perempuan, nama dia Maryam, mak Nabi Isa. Dia sudah niat kalau dapat anak nak bagi jadi tukang khidmat. Tiba-tiba dapat anak perempuan. Tuan-tuan pernah jumpa masjid di Malaysia ni tok siak dia perempuan? Perempuan ni bukan tok siak lah. Perempuan ni AJK masjid boleh perempuan. Tok siak perempuan ni tak pernah berlaku di Malaysia ni. Tapi di Indonesia imam perempuan sudah ada. Imam kepada jemaah lelaki-lelaki. Hannah ni bila mengandung beranak-beranak, Allah, anak perempuan. Dia sudah nazar kalau dapat anak nak pergi bagi dekat Baitul Maqdis, pergi bagi jadi orang yang berkhidmat pada Baitul Maqdis. Tiba-tiba anak perempuan dia hantar juga. Siapa dia juru khidmat ataupun orang yang bertanggungjawab mengimarahkan Baitul Maqdis masa tu? Siapa dia? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ni siapa? Nabi Zakaria ni first cousin dengan Hannah. Dia sepupu Hannah. Maknanya apa? Dia pak benakan Maryam. Maknanya apa? Dia tuan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tuan-tuan cuba tengok yang kata keturunan Nabi-Nabi ni. Bila mai anak perempuan, Hannah ni terus bawa pi bagi anak perempuan dia Maryam ni kepada Nabi Zakaria, sepupu dia. Dia kata, abang tolonglah tengok anak perempuan saya ni. Inilah satu-satunya anak saya. Nabi Zakaria pun ambil dan bela dia dan besarkan dia.
Itu sebab saya sebut di masjid Simpang 4 Matang Buluh baru ni, kalau kita pergi ke Masjid Aqsa, kita turun basement, kita turun ke tingkat bawah tanah tu, kita turun di situ, dia panggil Aqsa Qadim, dia panggil Aqsa Lama yang tu. Masuk tuan-tuan, bahagian bawah tanah ni punya luas. Lagi duk pi lagi ada ruang, lagi duk pi lagi ada ruang, lagi duk pi lagi ada ruang. Masya Allah, punya besar ruang bawah tanah Masjid Aqsa ini. Pi sampai sud ujung dinding tu, dia ada satu tempat macam ada rumah orang di situ. Dia ada batu melengkung, macam ada satu rumah di situ dulu ni. Disitulah tempat, katanya, disitulah tempat Maryam membesarkan Isa alaihi salam. Ada kesan lagi sampai hari ni. Pi, depan ti bawa pi, depan ti tunjuk tempat-tempat tu, bawa kita naik sampai atas, tunjuk. Macam ada tempat mandi baby, semua dah. Di sanalah terletak mihrab Zakaria, mihrab Nabi Zakaria. Dalam surah Ali Imran dia kata apa? Wa kaffalaha Zakaria, apabila Hannah pi bagi Maryam kepada Nabi Zakaria, dia tolong jaga Maryam ini, bagi dia ni pendidikan, ajak dia, dan akhirnya Maryam ni dia membesar dengan didikan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan, dia membesar dengan keadaan yang cukup elok. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ini dia mai, Tuhan nak tunjuk kuasa dia. Bila Nabi Zakaria keluar pergi buat kerja apa-apa, cari makan apa semua, balik mai, dia pergi ke mihrab ni, ke tempat dia letak Maryam apa duduk ni. Bila dia sampai di sana, wajada indaha rizqan. Di sisi Maryam ini ada buah-buahan yang banyak, rezeki makanan yang cukup banyak. Qala ya Maryam, Nabi Zakaria kata dekat Maryam ni, wahai Maryam, dia kata, anna laki hadha, mai mana ni semua buah-buah rezeki ni, hang ambil mana? Qalat, jawab Maryam, dia kata apa? Huwa min indillah. Dia kata ini dari sisi Allah. Allah hantar mai kat aku. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah boleh bagi rezeki pada siapa yang dia mau tanpa hisab. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Rezeki itu dia panggil apa? Dia panggil rezeki yang cukup baik, cukup halal, cukup bersih. Pasal dia mai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka iaitulah sahabi-habis halal daripada yang halal yang diberikan kepada Maryam alaihissalam. Maka pada sepotong ayat Quran ini memberitahu atas harus bagi mereka itu untuk makan segala yang halal, iaitu hukum daripada zaman dulu sampailah kepada lah ni. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'malu salihan, dan amalkan oleh sekalian kamu wahai pesuruh Allah, wahai para nabi, amalan yang saleh. Baik, dia kata yakni amal yang muafaqah dengan syarak. Pada sepotong ayat itu menunjukkan disuruh mereka itu, yakni para nabi, junjung apa perintah Allah. Dan telah didahulukan sebut makan yang halal atas sebut amal yang saleh. Tuan-tuan tengok. Yang kata ulama tafsir ni, mereka go detail. Susunan ayat dalam Quran tu, mereka ambil kira. Pasal apa Allah Subhanahu wa taala kata, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Pasal apa Tuhan kata, wahai rasul-rasul, wahai nabi-nabi, makan benda yang baik-baik, makan benda yang halal, dan buatlah amal yang saleh. Pasal apa Tuhan pair amal saleh dengan makan benda halal? Pasal apa? Dia kata, ialah nak memberitahu kepada kita, tiada boleh seseorang itu, sesiapa itu, sampai kepada amal yang saleh, melainkan dia mendapat rezeki yang halal. Pasal itu Tuhan pair, dia bagi pasang. Kalau hang duk makan benda haram, hang jangan ingat kata amalan yang hang buat saleh. Jangan. Sebab orang yang boleh buat amal saleh ni, dia mesti makan benda halal. Barulah amalan hak dia buat tu saleh. Saleh ni maksud dia apa? Baik. Baru amalan dia baik dan diterima Allah.
Maka sebagaimana Allah Ta'ala suruh kepada Nabi-Nya makan benda halal, junjung dan taat perintah Allah, maka demikian jugalah orang-orang mukmin disuruh supaya makan benda halal dan taat kepada Allah. Seperti yang sebutlah masalah tadi. Masalah dia kata mengetahui Allah akan segala perbuatan hambanya. Wallahu a'lam. Bulan depan dia nak abang kat kita yang akan datang ni, kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kita buat apa, kita pergi ke mana. Satu orang hantar teks dekat saya, dia bagi link, dia kata Google, anda tahu Google dia tahu kita pergi ke mana pun. Kalau ada orang komputer dia nanti faham. Google ni, hak kita apa-apa duk Google ni kan, orang zaman lah ni kadang-kadang dia tak main masjid, dia pakai berguru dengan Tuan Guru Haji Google. Dia tak nak pergi mengaji apa, dia kata lah ni hang ada problem Google ya, dia kata. Hati-hati. Betul, dalam search engine Google tu ada macam-macam jawapan, tapi hak mana yang tepat kita tahu ke? Yang duk feed masuk information ni dalam search engine ni, hak duk feed masuk ni macam-macam tuan-tuan. Syiah pun masuk bukan sikit tentang satu isu, tapi dia masuk ni macam-macam jawapan ada sana. Kalau kita semata-mata bergantung dekat Google tanpa asas, tanpa basic knowledge, dia jadi kelam kabut habis. Agama kita sudah jadi dalca habis semua. Kita Google, kita tengok, kita pegang yang tu. Rupa-rupanya itu jawapan daripada golongan Khawarij misalnya. Rupa-rupanya itu jawapan daripada golongan Syiah misalnya. Rupa-rupanya itu bukan jawapan yang sepatutnya kita nak ambil pakai. Tapi oleh kerana kejahilan kita, oleh kerana kita hanya berguru dengan sahibus samahah Tuan Haji Google, maka akhirnya kita tersilap jalan. So, hati-hati benda ni. Hati-hati. Kalau kita baca pun just untuk nak tahu, tapi double check untuk nak pastikan kebenaran dia. Double check dengan orang yang diyakini ilmu dia. Jangan terus pegang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, yang kata Google ni yang kata teknologi. Kita bawa handphone kita, mana kita pergi semua recorded. Semua dia record. Sampai mereka buat eksperimen, bawa phone on phone tu bagi hidup, dia record kita daripada kita keluar rumah, kita pergi ke mana, kita singgah di mana, berapa lama kita singgah, semua recorded. Sekali lagi mereka buat lagi satu eksperimen, mereka off phone tu, tak mau bagi hidup, bawa phone yang tak hidup, record juga. Ini yang kata teknologi, tuan-tuan. Negara yang teknologi maju macam United States of America ni, semua benda dalam dunia ni semua ada within dia punya radar dia. Within dia punya radar dia. Dia tahu di mana ada apa, tang mana, semua ada dalam maklumat dia. Tuan-tuan, kalau Amerika Syarikat yang mangkuk kanji ni boleh macam tu punya knowledge dia tentang apa yang duk jadi dalam dunia ni, tuan-tuan boleh fikir tak, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, dia lagi tahu semua benda yang ada dalam dunia ni. Satu. Yang kedua, kita lah ni hari malam Jumaat dengan hari Jumaat kita duk baca surah Al-Kahfi. Kita duk baca surah Al-Kahfi. Tuan-tuan balik sekali lagi, walaupun hari ni hari Rabu, esok Khamis, esok malam baru nak baca surah Al-Kahfi, jangan tunggu esok malam, sekali dia terlupa. Tuan-tuan balik sekali lagi, terus buka suratul Kahfi ayat 49. Buka suratul Kahfi ayat 49. Terus balik buka, tengok apa Tuhan kata. Tuhan kata, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fih.
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. 49 Suratul Kahfi. Balik sekali lagi, tengok makna dia. Tuhan kata hari akhirat esok, wa wudi'al kitab, apabila kitab amalan ni, hak raqib atid duk tulis ni, diletak depan kita. Akhirat esok. Ni segala apa hak raqib dengan atid duk tulis ni, dia compile, dia binding bagi cantik, dia mai letak wa wudi'al kitab, dan dibentangkan kitab rekod amalan kita, gedebuk dia letak depan kita. Fataral mujrimina mushfiqin mimma fih. Tuhan kata orang yang berdosa, bila kitab tu dibuka depan dia, kitab rekod amalan dia dibuka depan dia, dia tengok aja mushfiqin, dia takut. Pasal apa? Mimma fi, kerana konten yang tertulis di dalam kitab itu. Dia tengok-tengok kitab dia, Allahu Akbar, dakwah merah. Wa yaqulun, dan berkata orang yang banyak dosa di atas dunia ni, bila rekod amalan dia buka depan dia, dia tengok-tengok, dia kata apa? Ya wailatana, dia kata habis, celakalah kita hari ni. Ma li hadzal kitab, apa jenis kitab ni? Dia kata apa punya kitab ni? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dia kata sampai tak ada tinggal satu benda kecil, benda besar, semua ada tulis dalam tu. Tuan-tuan, takut tuan-tuan, takut ya Allah, takut. Daripada kita akil baligh sampai kita hari ni, apa punya catatan sudah ada dalam buku tu. Yang hari akhirat esok, dia main buka depan kita. Bila buka saja, al-mujrimin, orang-orang yang banyak dosa ni, dia hendak tengok aja, dia ketak tuan-tuan. Dia terus kata, dia kata, ya wailatana, celakalah kita hari ni. Dia kata apa jenis kitab ni, sampai daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, tak ada satu pun yang tak ada tulis dalam tu. Semua yang dia buat ada rekod dalam tu. Wa wajadu ma amilu hadira. Tuhan kata, dan dia dapati semua benda hak dia buat ada hadir di dalam buku tu. Sampai dia pernah buat satu benda, bini dia tak tahu. Satu benda dia buat, anak-anak dia tak tahu. Satu benda dia buat, mak pak dia tak tahu. Tiba-tiba ada dalam rekod tu. Wala yazlimu rabbuka ahada. Tuhan kata jangan takut, Allah tidak akan zalim hampa dengan satu benda pun. Tuhan tak zalim. Maksudnya apa? Apa yang ada tulis itu yang hang buat. Tuhan tak tambah. Tuhan tak tambah. Kalau hang buat jahat sikit, sikitlah. Kalau hang buat banyak, banyaklah. Tuhan tak buat zalim pada siapa-siapa. Akan datang, dia akan mai tajuk, Allah tahu semua perbuatan hamba dia, dia nanti bagi detail dekat kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.